Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, sepanjang PKP yang lepas adalah saya diminta untuk mengumpulkan beberapa hadis berkait dengan wakaf dalam Islam, dan alhamdulillah dapatlah kumpul lebih kurang 40 hadis yang menyentuh mengenai bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan wakaf ataupun bentuk-bentuk wakaf yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dilakukan oleh para sahabat. Jadi saya rasa untuk dengan tuan-tuan ingin berkongsi maklumat tersebut dan dijadikan sebahagai bahan kuliah subuh saya dengan tuan-tuan sampailah dia tamat. Secara kesimpulannya, tuan-tuan, kalau dilihat di dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah menyatakan apabila manusia itu meninggal dunia dan dia telah melihat apa yang ada di alam akhirat, dan dia telah bertemu dengan mungkar dan nakir, dan dia sudah melihat keadaannya di dalam kubur, maka manusia itu akan meminta dengan Allah supaya dipulangkan ke dunia ini. Di antara perkara yang diminta oleh manusia seperti yang dinyatakan oleh Al-Quran, ketika mana manusia minta dengan Allah untuk pulang ke dunia, permintaan mereka satu sahaja, iaitu mereka pulang ke dunia untuk melakukan amal soleh. Dan para ulama tafsir mengatakan amal soleh yang dimaksudkan di sana ialah dapat diberi peluang untuk pulang ke dunia dan ingin melakukan sesuatu yang memberi manfaat kepada manusia lain. Jadi ayat itu ataupun beberapa ayat yang lain yang Allah Ta'ala nyatakan kepada kita seolah-olah memberitahu pada kita bahawa apabila kita meninggal dunia dan kita telah berada di alam kubur, kita memerlukan beberapa perkara yang terus membantu kita untuk menjadikan kehidupan kita di kubur itu lebih senang ataupun lebih bahagia. Dan tidak ada amalan yang memungkinkan kita duduk di dalam kubur itu lapang dan senang, melainkan amalan-amalan yang kita buat di mana ianya memberi manfaat kepada manusia lain. Jadi melihat kepada besarnya manfaat itu, dan mungkin kita ingin melakukannya tetapi tidak ada idea-idea yang bernas, maka bolehlah saya rasa dengan sikit ilmu yang ada berkongsi dengan tuan-tuan bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat memahami perkara tersebut, dan selebihnya terpulanglah kepada kebijaksanaan tuan-tuan dan sahabat semua untuk melakukannya seperti yang diberitahu ataupun yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Daripada 40 hadis yang dikumpulkan itu, tuan-tuan,
Secara ringkasnya bolehlah saya simpulkan sebelum saya membaca hadis-hadis tersebut, dan nanti bila sahabat-sahabat mendengar hadis tersebut, sahabat-sahabat buatlah kesimpulan sendiri pula. Tapi supaya mendapat gambaran awal mengenai hadis-hadis tersebut, maka saya simpulkan bahawa apa yang terkandung dalam 40 hadis tersebut boleh disimpulkan dalam 6 perkara. Boleh disimpulkan dalam 6 perkara. Dan kalau tuan-tuan dah dengar 6 perkara ni, tak nak dengar yang 40 pun tak apa, dah dapat kesimpulannya lah. Tapi dengarlah, sebabnya hadis-hadis itu adalah bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi pedoman kepada kita bagaimana seharusnya kita memilih perkara-perkara yang kita buat dan ianya memberi manfaat kepada kita. Sebelum itu tuan-tuan, kita semua apabila sambut hari jadi, maka antara perkara yang kita harap sangat kawan-kawan kita yang datang sambut hari jadi kita itu, dia beri pada kita satu doa, iaitu umur panjang. Saya rasa tak adalah orang mari majlis hari jadi moga-moga cepat mati. Tak ada begitu ya. Semua doa umur panjang, umur panjang. Kalau untuk raja-raja kita, siap dengan billboard lagi, moga tuanku dilanjutkan umur dan sebagainya. Tuan-tuan, apabila saya membaca dalam tulisan para ulama mengenai makna umur panjang, saya dapati bahawa kebanyakan ulama lebih cenderung makna umur panjang itu kepada dua makna yang akan disebut nanti. Misalnya ulama-ulama besar seperti Imam An-Nawawi, dia tidak cenderung kepada makna umur panjang itu umur kita bertambah nombor, tetapi dia tidaklah menafikannya. Tapi yang kita selalu suka apabila orang doa kat kita supaya umur panjang, supaya nombor umur kita tu bertambah. Sebenarnya kerajaan kita pun tak suka umur kita bertambah, sebab dia kena bayar pencen, kan? Dia suka kita mati awal, begitulah. Cuma dia tak sebutlah, sebab yang mengurus dekat JPA itu pun pencen juga, begitu. Jadi makna umur panjang itu tuan-tuan, dia ada 3 makna. Pertama, umur panjang bermaksud Allah menambah nombor-nombor pada nombor usia kita. Maksudnya kita dah sekarang umur 60, dengan sebab amalan-amalan tertentu, maka Allah tambahlah 2 tahun lagi ke dan sebagainya. Itu satu makna. Dan makna itu rasanya begitu popular dalam masyarakat kita. Orang kita setuju sangat dengan makna itu. Tapi kalau dilihat secara lebih mendalam, sebenarnya kita menakutkan kalau diberi tambahan umur itu, kerana ramai di kalangan orang bila ditambah umur akan bertambah bersamanya dosa. Jadi apapun tidak menjadi suatu kesalahan, kerana ada ulama yang berpandangan panjang umur itu bermaksud tambah nombor. Pandangan kedua tuan-tuan, yang memberi makna kepada panjang umur itu ialah kita meninggal dunia seperti yang ditakdirkan Allah. Maksudnya kalau Allah telah tentukan kita meninggal dunia umur 80, maka 80 lah kita akan meninggal dunia. Ataupun Allah mentakdirkan kita meninggal dunia pada umur 50 lah kita meninggal dunia. Cuma yang dimaksudkan dengan panjang umur pada pandangan kedua ialah kita diberi peluang dan kita menjadi seorang yang aktif menggunakan umur yang ada itu untuk melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Disebut juga dengan perkataan keberkatan pada umur yang kita ada. Misalnya kalau tuan-tuan lihat ya, profesor pengajian Islam
ataupun saya ni pensyarah pengajian Islam di universiti, macam-macam kemudahan ada. Tetapi kalau tengok CV saya, buku dan artikel yang saya tulis adalah tak banyak sangat dengan kemudahan yang saya ada. Tapi Imam An-Nawawi rahimahullah, dia meninggal dunia pada usia muda je tuan-tuan, tak sampai umur 40 meninggal dunia. Dan masa tu komputer pun tak ada tuan-tuan. Dia menulis karya lebih daripada 400 buah karya. Jadi umurnya pendek je, tapi apa yang dia buat cukup membanggakan. Dan sampai ke hari ini tulisan beliau masih dibaca, pandangan beliau masih dipakai, idea-idea yang diberi oleh beliau itu menjadi penyelesaian kepada kemelut yang kita lalui. Jadi pada saya, Imam Nawawi lebih panjang umurnya dari saya, kerana saya mendapat segala-galanya. Tapi saya rasa citation, orang yang rujuk tulisan saya pun tak adalah tinggi sangat, melainkan ianya menjadi sampah sarap yang ada dekat universiti itu saja. Tapi Imam Nawawi umurnya pendek tetapi sumbangannya amat besar. Jadi pandangan kedua itu mengatakan yang dimaksudkan dengan panjang umur bukan pada nombor umur tersebut. Sebaliknya panjang umur itu bermaksud sepanjang dia hidup, dia melakukan sesuatu yang mana sesuatu yang dilakukan itu diguna oleh orang dalam tempoh yang panjang, sehingga orang merasakan berterima kasih kepada dia walaupun dia sudah lama meninggalkan kita semua. Dan saya rasa panjang umur pada makna itu lebih berminat lah, kerana dia lebih baik daripada panjang umur yang pertama, menyebabkan orang menyampah ataupun menyusahkan orang, tuan-tuan. Itu makna panjang umur yang kedua. Adapun makna panjang umur yang ketiga yang menjadi topik perbincangan pada pagi ini, iaitu panjang umur yang ketiga bermaksud sepanjang kita hidup, kita melakukan sesuatu secara terpilih, di mana setelah kita meninggal dunia, amalan yang kita lakukan itu pahalanya mengalir ke dalam buku catatan kita sampai dunia ini kiamat. Maksudnya kalau kita meninggal dunia, di antara jarak kita meninggal dunia dengan kiamat itu 100 tahun, maka sepanjang 100 tahun itulah kita masih collect ataupun kita masih mendapat pahala daripada amalan kita, walaupun kita sebenarnya sudah lama meninggalkan dunia ini. Jadi tuan-tuan, saya rasa pandangan kedua dan pandangan ketiga itu lebih bermanfaat daripada pandangan pertama, kerana pandangan pertama itu lebih memperlihatkan bahawa kita ini tak sudah-sudah lagi nak enjoy, sedangkan makin bertambah usia kita, kita makin susah untuk bergerak, kita makin susah untuk itu dan ini. Jadi lebih baiklah kita itu tidak terlalu panjang nombor usianya, tetapi sepanjang kita hidup, kita ada melakukan sesuatu yang memberi keberuntungan kepada kita setelah kita meninggal dunia. Jadi oleh kerana saya memilih pandangan ketiga, iaitu selama kita hidup, kita melakukan perkara-perkara yang dibuat secara terpilih. Kita buat itu, kita buat ini, kita buat itu. Dan apabila kita meninggal dunia, amalan-amalan yang kita buat itu tidak terputus, sebaliknya terus memberi pahala kepada kita selagi mana dunia ini belum kiamat. Jadi rasanya manfaat daripada itu lebih besar daripada kita panjang umur dengan makna yang pertama. Sebab kalau kita panjang umur dengan makna yang pertama dan kita tidak pandai untuk melakukan amalan-amalan yang baik, maka kadang-kadang panjang umur itu bersamanya juga panjanglah ataupun besarlah liability yang perlu kita tanggung. Tapi kalau kita memilih makna yang ketiga, kita sudah lama berehat di dalam kubur, tetapi pahala yang kita
lakukan semasa kita hidup terus mengalir ke dalam kubur kita, maka kita dianggap sebagai seorang yang bijak, dianggap seorang yang pandai menggunakan apa yang kita ada untuk keberuntungan yang lebih panjang. Di atas asas itulah tuan-tuan, saya rasa apa yang saya baca-baca dan tulis itu ingin dikongsi dengan tuan-tuan, dan insya-Allah bila dah habis kongsi dengan tuan-tuan, saya pun keluarlah buku supaya tuan-tuan tak payah beli. Betul kan? Saya tak nak jual sebab saya kaya dah. Jadi keluar buku tu tuan-tuan ambil je lah, begitu ya. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, ilmu itu boleh dikongsi, boleh dimanfaatkan, dan akhirnya kita semua dianggap sebagai seorang yang bijak. Dan tuan-tuan jangan kata saya yang bijak. Yang bijaknya adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang maha bijak, dia adalah nabi yang cukup sempurna. Saya hanya sekadar cari-cari di sana sini dan kumpulkannya untuk dibincangkan dengan tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, perkara yang 6 tadi yang saya sebut daripada pembacaan saya mengenai 40 hadis yang berkait dengan wakaf itu, tuan-tuan, saya dapati ada 6 perkara yang boleh disimpulkan. Perkara yang pertama, tuan-tuan, jika kita ingin melakukan perbuatan yang mana pahala itu pasti akan kita perolehi setelah kita meninggal dunia, kita hendaklah lakukannya semasa kita hidup. Ya, kita hendaklah lakukannya semasa kita hidup. Kerana Allah amat suka kepada seseorang yang melakukan kebaikan semasa dia hidup berbanding dia lakukan kebaikan setelah dia mati. Kadang-kadang tuan-tuan, ada orang masa dia hidup dia mempunyai lebihan wang yang begitu banyak sehingga orang Kelantan sebut tak habis makan. Dulu saya tak faham perkataan tak habis makan sebab saya tak cukup makan. Ya, gaji kita kecil, jadi bila orang sebut tak habis makan, tak habis makan, apa benda orang? Masa tu tubuh pun masih sihat. Bila pergi kedai yang kat belakang pencala ni, sambal hijau ke apa benda, bila dia bubuh kat kita sikit, kita pun tengok dia. Tengok orang lah dulu bubuh banyak begitu ya. Jadi bila orang kata tak habis makan tu, saya tak faham apa benda ya tak habis makan. Tapi bila kita dah mula tua, kena diabetik, darah tinggi, penyakit orang kaya macam tuan-tuan, baru faham tak habis makan. Memang tak pernah habis dah makan. Bagi nasi lemak pun tak habis, bagi sikit pun tak habis. Ada pernah satu kali saya pergi kedai makan, minta nasi sepinggan, makan dengan isteri, sebab tak habis dah nak makan sepinggan seorang. Lepas tu air pun beli segelas, kongsi dengan isteri. Jadi orang kat kedai tu tengok, kesiannya dia ni tak ada duit, makan pun kongsi. Sebenarnya bukan tak ada duit, tak habis nak makan. Jadi kita pun makanlah. Lagipun tua-tua tu romantik ke sikit, makanlah, makan. Bila nak pergi bayar, ada orang tu kata saya dah bayar, kesian tengok awak. Dia kesian sebab dia kata kita tak ada piti agaknya. Sebenarnya bukan soal duit, soal tak habis itu nak makan tadi. Jadi nampak tuan-tuan gelak walaupun pakai mask tu, maksudnya tuan-tuan pun lebih kurang saya jugalah ya. Maksudnya kita ada duit yang mana duit itu lebih daripada apa yang kita perlu. Jadi bila kita ada duit lebih daripada apa yang kita perlu, tuan-tuan, maka tuan-tuan perlu fikir bagaimana duit itu perlu bekerja untuk tuan-tuan senang di akhirat. Itu saja ya. Bagaimana tuan-tuan perlu guna duit tuan-tuan untuk duit itu bekerja bagi pihak tuan-tuan supaya tuan-tuan balik ke akhirat tuan-tuan senang. Jadi tak perlulah tuan-tuan paksa diri tuan-tuan untuk bekerja lagi kerana kita sudah tua. Ada satu jemaah, saya tengok dia, macam saya tahu dia orang kaya ya, saya tahu rumah dia, saya tahu mengenai sikit sebanyak latar belakang dia. Saya jumpa dia dekat masjid pakai baju teruk pada saya lagi.
Dan selama saya pergi ke masjid tu, saya tengok dia tak pernah tukar baju agaknya kot. Baju tu je saya tengok. Adik saya pun tanya dia, bla bla bla, tak boleh sebutlah nama ya, bla bla bla, kenapa baju ni saya ustaz tengok baju ni je. Lepas tu dia tengok kat saya, ustaz, kan ustaz selalu ajar zuhud. Saya kata betul lah zuhud tu, tapi setiap kali mari masjid nampak baju tu je. Dia kata kita ni ustaz kena simpan duit untuk hari tua. Jadi saya kata, tuan, tua apa lagi, tuan memang dah tua dah. Jadi tuan-tuan, maksudnya ada orang dia dah tua tapi dia nak simpan duit lagi untuk hari tua. Tua mana laginya tuan-tuan, dah tua dah, gunalah duit tuan-tuan tu. Saya tak minta bagi kat saya ya, cuma saya nak sebut ada orang begitu. Jadi oleh kerana itu saya harap sangat tuan-tuan, bila tuan-tuan ingin buat baik, maka buatlah masa hidup ni. Jangan bila nak mati ambil kertas keping, tulis wasiat, wahai anakku, 1/3 daripada harta ayah ini hendaklah kamu gunakannya untuk buat bla 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 bla. Jadi tuan-tuan buat macam tu, iaitu ketika nak mati baru suruh orang guna duit kita, maka perbuatan seperti itu tidak disukai oleh agama. Agama lebih suka sangat kita buat baik itu ketika mana kita masih segar, ketika mana harta itu masih mutlak milik kita. Tapi apabila kita dah nak meninggal dunia, kita tulis macam tu, harta itu sudah bertukar tangan daripada kita kepada isteri dan anak-anak. Dan kalau anak-anak dan isteri tidak mahu melaksanakan pun, kita tak boleh nak kata apa. Kita dah duduk dalam kubur, dan terpulanglah kepada anak-anak dan isteri kita untuk menggunakannya sebanyak mana ataupun melakukannya bagaimana. Kita dah tak boleh nak kata apa dah. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, jangan harap anak dan isteri kita lakukan sesuatu untuk kita seperti mana yang kita nak. Sebaliknya, lakukanlah untuk kemanfaatan diri kita di akhirat nanti, ketika mana kita masih segar, ketika mana kita masih hidup. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua tuan-tuan, daripada hadis-hadis itu saya mendapati bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam amat suka menggalakkan orang-orang Islam ini apabila mereka ingin membantu manusia lain, dia bantulah pada perkara yang asas. Ya, bantulah pada perkara yang asas, bukan bantu pada perkara yang bersifat kemewahan. Maksudnya ada disebut kita menggali perigi kepada manusia. Jadi gali perigi itu ialah memberi air bersih. Itu yang asas. Kita buat titi, dia adalah perkara yang asas yang digunakan oleh manusia. Jadi apabila kita ingin membantu orang, kita jangan fikir kita perlu bantu orang itu beri sesuatu yang mewah dan sebagainya. Ada seorang, dia ada duit lah ya, musim PKP hari itu, dia tanya saya, dia kata, ustaz, pelajar-pelajar nak belajar apa ya, nak belajar online itu macam mana, ada device ke dan sebagainya. Jadi oleh kerana dia tanya saya kata adalah pelajar-pelajar yang memerlukan. Jadi dia seorang yang baik tuan-tuan, dia baik sangat. Apabila dia beli device untuk bagi pada pelajar tadi, dia beli brand Apple. Jadi bila dia beli brand Apple, dia spend duit lebih kurang dalam 25,000. Device itu hanya dapat lebih kurang dalam 25 je lah. Dia bagi kat saya 20 je. Jadi bila dia bagi 20 dengan kos 25,000, ia baguslah. Tapi kalau dia beli brand Acer, sama je, mungkin dia boleh beli 50 tuan-tuan. Mungkin dia boleh beli 50. Jadi saya pun cakap dekat dia, puan, lain kali kalau nak beli apa-apa, tanyalah sepatah nak beli apa. Oh, tak elok ke ustaz? Elok. Saya tengok anak saya pakai elok. Baguslah tuan-tuan, itu dia beli dekat anak dia. Jadi dia salah faham tentang lan tanalul birra hatta tunfikuna mimma tuhibbun.
Ada ayat Quran yang mengatakan, bila kamu ingin berbuat baik pada orang, buat baiklah sesuatu yang terbaik untuk orang. Ya, betul tuan-tuan. Ayat itu tidak menafikan makna perkara itu. Tetapi dalam hadis Nabi, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam apabila menyarankan kita buat baik kepada manusia, dia tidak sarankan kita buat baik pada perkara yang mahal. Sebab apa dia tak kata kita perlu buat baik pada perkara mahal? Sebab peluang itu perlu dilakukan oleh semua orang. Jadi kalau buat baik yang Allah akan beri pahalanya sampai ke akhirat adalah buat baik pada perkara yang mahal, kesianlah orang miskin. Dia nak buat macam mana, tuan-tuan? Kesian orang miskin. Jadi oleh kerana itu, bagi menjadikan peluang untuk kita bantu orang itu, tuan-tuan, ialah peluang yang terbuka kepada semua orang, sama ada orang itu kaya atau miskin. Maka baginda menyarankan kepada kita, bantulah manusia lain pada perkara asas. Ya, bantu manusia lain pada perkara asas. Ada satu kedai itu, tuan-tuan, dia ada nak bagi dekat anak murid saya makan dekat UM tu, yang miskin. Jadi saya pun tanya dia, nak bagi berapa orang? Dia kata, ustaz, kami tak ada bajet, kami hanya boleh bagi 30 orang je. Tak apalah, 30 orang pun. Lepas tu saya pun tunggulah. Dia bawa nasi mandi, tuan-tuan. Dia bawa nasi mandi dengan kebab sekali duduk dalam tu. Jadi saya tanya dia, berapa harga ni nasi mandi dengan kebab tu? Dia kata, saya charge RM55. Jadi kalau RM55 untuk 30 orang, betul lah. Jadi orang yang bagi tu pahalanya boleh 30 je lah. Saya kata lebih baik tuan-tuan bagi nasi goreng, telur mata kebab, cukup lah. Sebab budak tu lapar, bila dia lapar nasi goreng pun sedap. Tuan-tuan bagi mandi, akhirnya wang yang sama untuk mandi tu boleh makan 100 orang. Kenapa harus dimakan 30 orang? Maka biarlah dia makan 100 orang. Dia pun kata, kan kita diminta oleh agama kita, bila nak beri pada orang, beri yang terbaik. Ya, betul tuan-tuan. Untuk tuan-tuan beri sekali-sekala tu betul. Tetapi kalau ingin membantu orang dalam bentuk yang berterusan, agama mencadangkan kita membantu pada perkara yang asas. Beri mereka minum air. Cuba kita tengok hadis seorang perempuan lacur, dia beri minum anjing tu air dalam perigi je, tak ada tampisan kowe pun. Dia ambil dalam perigi tu, tak tapis pun, ambil pula dengan kasut dia, mesti masak. Sebab dia guna kasut tu kan berjalan. Ambil air je dalam tu, bagi ke anjing. Allah Ta'ala suka dan Allah ampunkan dosa dia, dan dia masuk syurga. Tak adalah dia bagi air jus ke apa ke. Sebab agama nak beritahu dekat kita, aku suka benda tu, engkau janganlah buat sekali, engkau buat lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Jadi untuk kamu buat lagi dan lagi, kalau kamu beri pada perkara yang mewah, mungkin kamu buat sekali je lah. Misalnya contoh tuan-tuan, bila mari je bulan Ramadan, ramai di kalangan kita ataupun NGO, dia bawa anak-anak yatim pergi buka puasa di hotel. Kita pun tanya dia, berapa kos buka puasa dekat hotel tu? Dia kata lebih kurang 40,000. Jadi kita kata 40,000 kamu habiskan untuk dia buka puasa di hotel, sebenarnya kamu nak makan ke dia yang makan? Kan kamu nak makan ke dia yang makan? Lepas tu, bila lepas puasa, anak yatim tu lapar. Anak yatim tu lapar lah. Dia nak makan pula, kena tunggu puasa balik, tuan-tuan. Jadi mana baik kita bagi dia makan dekat hotel, yang dia pun tak perlu pun, dengan kita guna amount yang sama untuk bagi dia makan setiap hari. Jadi itu asas yang pertama, iaitu bila kita ingin tolong manusia, kita jangan fikirlah untuk cari satu bajet yang besar, maka dengan sebab bajet tu tak cukup, akhirnya kita pun tak buat. Sebab apa? Tak cukup, tuan-tuan.
Ada satu perkara lagi tuan-tuan, minta maaf lah ya, Cik Anwar pun rekod, tak apalah ya, minta maaf sangat, saya rasa budaya di negara kita ni tak baik lah tuan-tuan. Minta maaf lah ya. Dia bermula daripada pegawai kerajaan bila dia jadi ketua pengarah ataupun pengarah di jabatan kerajaan. Lepas tu bila dia dah pencen, dia duduk masjid ataupun dia jadi pengerusi NGO, dia terbawa-bawa budaya itu. Budayanya orang Kelantan sebut maha rantai dari beruk. Maha rantai dari beruk itu bermaksud beruk itu yang digunakan untuk melakukan sesuatu, tapi supaya beruk itu tidak lari maka dirantai beruk itu. Tapi apabila dilihat kepada kos beruk murah je, rantai itu mahal tuan-tuan. Dan budaya itu ada sangat dalam negara kita, dalam masyarakat kita, baik di jabatan kerajaan ataupun masjid dan juga NGO. Cuma masjid ni tak adalah sebab orang bijak sana yang mentadbir masjid ni. Apa yang berlaku tuan-tuan, bila dia nak tolong orang susah, dia tolong orang susah, diberi perkara asas, baguslah, tetapi kos untuk menjayakan projek bantuan itu lebih mahal tuan-tuan. Misalnya ada satu jabatan agama, dia nak masuk ke kawasan orang asli, dia nak masuk ke kawasan orang asli, nak bagi bantuan sekitar RM50,000, baguslah kan, bagi makanan, itu suatu yang disokong. Tetapi jabatan beli 3 buah Land Crusher, dia nak bagi bantu orang asli, nak bagi RM50,000 je, tapi dia beli kenderaan lebih daripada RM500,000. Dan kita tengok berapa kali dia masuk bagi orang asli, sekali setahun tuan-tuan. Bulan puasa je dia nak bagi, tapi dia beli kenderaan RM500,000 nak bagi dekat orang asli RM50,000. Ada satu lagi, tak boleh sebut juga agensi mana. Biasanya di negara kita ni kalau nak buat bajet supaya orang tak petikai dalam mesyuarat agung, kita bubuh perkataan diraja. Bubuh perkataan diraja tu orang tak boleh petikai lah, kita boleh buat apa saja. Tentu hari dia panggil lah seorang mahkota raja, putera mahkota, untuk ikut program tadi. Program itu ialah mengagihkan makanan kepada orang miskin menggunakan basikal. Jadi pengerusi dan AJK pun ikutlah, raja pun ikut. Raja dia bawa basikal dia lah, tapi AJK dan pengerusi badan itu dia beli basikal 7,000 seorang. Untuk ahli dia naik basikal, bajunya ada topi. Makanan yang nak diberi pada orang miskin tak sampai pun harga sebuah basikal tu, tapi basikal itu dah jadi milik AJK tadi. Jadi kita pun bertanya, awak nak tolong orang ke awak nak tolong awak menggunakan nama tolong orang? Dan itulah yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Bila nak buat program itu, ada topi yang dicetak nama program, baju nama program, seluar nama program, muncullah spender tak ada yang nama program, kita pakai dan kita tolong orang. Jadi semua itu tuan-tuan tak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang adanya apabila kita nak tolong orang, kita tolong je lah. Yang lain tu kosnya kita tanggunglah sendiri kerana kita ingin buat baik. Jadi kalau kita ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita nak tolong orang, duit yang kita spend untuk tolong orang tu kita belanja untuk tolong orang semuanya. Bukan kita berbelanja di atas nama tolong orang, kita buat itu, buat ini, yang lebihnya adalah kita, sedangkan tolong orang itu tidak seberapa. Minta maaf lah ya kalau saya tak sebut, nanti rasanya rasa bersalah juga. Tapi bila dah sebut, orang nak marah pun nak buat macam mana begitu. Okey, itu nombor 2 ya tuan-tuan. Nombor 3, apabila dilihat kepada hadis-hadis yang baginda nyatakan kepada kita mengenai wakaf tadi, saya dapati bahawa baginda SAW menyarankan kepada kita, bila kita ingin melakukan wakaf, pastikanlah apa yang kita nak buat itu manfaatnya panjang. Kerana pahala yang akan kita dapat
berasaskan kepada berapa lama manfaat itu digunakan. Berapa lama manfaat itu digunakan. Jadi tuan-tuan fikirlah sendiri. Saya pun tak ada idea juga nak nasihat tuan-tuan banyak-banyak. Tapi yang pentingnya, asasnya bila tuan-tuan ingin melakukan sesuatu wakaf, tuan-tuan tanya benda yang tuan-tuan nak wakafkan ini agak-agak usia penggunaannya berapa lama. Usia penggunaannya berapa lama. Makin lama usia penggunaannya ataupun manfaat itu berlaku, maka makin banyaklah pahala yang pulang kepada kita. Misalnya kalau tuan-tuan nak tanam pokok, tuan-tuan nak tanam pokok, tuan-tuan janganlah wakafkan pokok betik, sebab lepas kali berbuah matilah tuan-tuan kan. Wah, saya wakaf pokok betik. Jadi bila tuan-tuan nak wakafkan pokok, tuan-tuan pergi tanyalah pegawai frame ke apa-apa pegawai dalam bidang pertanian, pokok apa yang usianya panjang. 6 tahun yang lalu ada seorang pegawai frame, dia pencen, dan bila saya pergi ke rumah dia, betul lah dia seorang yang suka kepada pertanian. Rumah dia tu macam hutan, dia duduk rumah teres, corner lot, ujung. Orang lain semua cantik, rumah dia macam masuk rumah Harry Potter, hutan. Kita pun masuklah rumah dia. Dia kata, "Ustaz, saya dah dengar ceramah ustaz tu, saya dah tanam beberapa benih pokok, dan ustaz bawalah, pergilah buat apa yang ustaz nak buat." Saya kata, "Apa benda?" Dia dah semai dekat saya lebih kurang 20 anak pokok cengkeh. Dia kata, "Pokok cengkeh ni ustaz, dia punya usia tak kurang daripada 25 tahun. Makin lama." Jadi saya pun kata, terima kasih lah. Jadi nak bagi duit dia pun tak nak. Dia kata dia pun nak pahala juga. Saya pun carilah apa panggil tepi-tepi masjid. Jadi di Selangor dan Kuala Lumpur ni sempatlah saya tanam 7 pokok. Yang baki lagi tu mati sebab saya lewat tanam dianya. Jadi 7 pokok tu alhamdulillah di masjid dan surau saya tanam itu, bila saya tengok 4 daripadanya dah besar. Jadi maksudnya tuan-tuan, bila tuan-tuan nak tanam pokok untuk diwakafkan, agama itu dia menawarkan satu tawaran yang mudah sahaja. Misalnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menanam pokok, manusia berteduh di bawahnya, burung bersarang pada pokok tersebut, ataupun apa-apa manfaat yang orang lain dapat dari pokok tersebut, kita tetap mendapat pahala. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan fikirlah, mungkin tuan-tuan nak cari ujung-ujung pagar Masjid Taqwa ni letak musang king ke apa benda satu, itu terpulanglah tuan-tuan ya. Tuan-tuan tak akan sempat tengok dah. Nanti bila dah besar orang akan sebut ini musang king Datuk bla bla bla, ini musang king Captain bla bla bla. Begitulah yang kita buat. Jadi selagi mana manfaat itu boleh diambil oleh manusia ataupun makhluk Allah yang lain, maka selagi itulah pahala akan mengalir kepada kita. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, sering diingatkan kepada orang yang memegang amanah wakaf supaya tidak memusnahkan harta yang diwakafkan oleh si pewakaf. Misalnya ada berlaku di sebuah masjid ya, di sebuah masjid di Kuala Lumpur. Masjid itu sudah lama dibina, dan dibina sebuah masjid baru di sebelah masjid lama tadi. Disebabkan oleh beberapa masalah teknikal, masjid baru yang dibina dalam harga jutaan ringgit itu tak boleh digunakan lagi. Jadi oleh kerana masalah tu pending agak lama dah, 4 tahun dah masjid tu tak selesai, maka jemaah masih guna masjid lama lah. Sedangkan masalah yang dihadapi oleh masjid baru itu hanya memerlukan kepada rundingan je, dan duit pun masih ada. Tapi AJK Masjid tak berminat untuk menyelesaikan masalah masjid baru itu, maka dia pun collect derma lain untuk renovation masjid lama. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau tuan-tuan ada duit nak wakaf, kalau saya tak akan wakafkan harta saya dekat masjid lama. Sebab nanti takut kita wakaf,
kemudian lepas pada tu mari AJK baru, dia selesaikan masalah masjid baru. Jadi bila dah selesai masalah masjid baru, masjid lama akan diroboh. Kesianlah orang yang bagi duit untuk renovation masjid lama tu, tuan-tuan. Bagi orang yang dah lama beri tu okeylah, sebab masjid itu telah digunakan. Tapi yang baru beri, dia beri bulan lepas, lepas tu bulan depan ataupun 2 bulan lagi masjid tu diroboh sebab masjid baru dah boleh pakai. Jadi tuan-tuan, kita yang mengurus wakaf pun kena railah. Orang yang memberi itu, dia beri, dia harap sesuatu daripada pemberiannya itu untuk bawa manfaat itu sampai ke akhirat, sampai dia dalam kubur dia terus mendapat manfaat daripada perkara tadi. Jadi tuan-tuan fikirlah ya, bagaimana dan sebagainya. Mungkin idea-idea itu ada dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita akan baca nanti, tetapi asasnya begitulah. Makin lama manfaat yang kita boleh beri kepada manusia, maka sepanjang tempoh itulah kita mendapat pahala daripada apa yang kita wakafkan. Itu perkara yang ketiga ya tuan-tuan. Okey, perkara yang keempat, apabila bercakap mengenai pahala pula, makin ramai orang mendapat manfaat dari amalan kita itu, makin banyaklah pahala. Jadi pahala dikira berasaskan bilangan per kepala. Makin ramai orang dapat, makin banyak pahala. Makin sedikit orang dapat manfaat, makin sedikitlah pahala yang kita dapat. Misalnya tuan-tuan, konsep itu boleh tuan-tuan lihat pada pahala imam dengan pahala Bilal. Dari segi perjawatannya, imam lebih tinggi dari Bilal, dan pastinya lah gaji imam lebih besar dari gaji Bilal. Tapi dari segi pahalanya, pahala Bilal lebih besar daripada pahala imam. Dari segi pahalanya, misalnya terdapat satu hadis sahih mengatakan, sesiapa yang muazzin ataupun melaungkan azan selama 10 tahun, pasti dia akan masuk syurga. Jadi saya rasa kena semak balik tempoh perjawatan Bilal. 10 tahun cukuplah, orang lain nak masuk syurga juga, betul kan? Jadi kalau Tok Bilal itu dia azan sampai 25 tahun jadi Bilal, wah, dapat 2 tiket confirm masuk syurga tuan-tuan, sebab 10 tahun satu confirm, 10 tahun pula confirm lain. Wah, untungnya. Tapi untuk imam tak ada pun hadis pasal tu. Siapa jadi imam 25 tahun ke dia akan masuk syurga, tak ada pun tuan-tuan. Jadi imam lebih sedikit pahalanya berbanding dengan Bilal tadi. Okey, dalam hadis lain ada menyebut, apabila Bilal itu melaungkan azan, setiap orang yang solat disebabkan mendengar azan yang dilaungkan oleh Bilal, maka pahala solat itu akan masuk juga dalam akaun Bilal. Sebenarnya orang paling kaya pahala dekat masjid ni Tok Bilal lah tuan-tuan. Walaupun gaji dia kecil, tapi dia akhirat nanti pahala banyak tuan-tuan. Imam dia hanya dapat pahala kepada berapa ramai jemaah yang ikut dia dalam solat jemaah. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa pahala dikira per kepala. Makin banyak orang mendapat manfaat, maka makin banyaklah pahala yang kita dapat. Jadi oleh kerana itu, bila tuan-tuan ingin mewakafkan sesuatu daripada harta tuan-tuan, cubalah tuan-tuan fikir. Ya, tuan-tuan fikirlah apa-apa pun, yang mana daripada apa yang aku buat ini, berapa ramai orang boleh dapat manfaat. Berapa ramai? Kalau ramainya tak berapa, maka carilah tempat yang lebih ramai daripada tempat yang tidak berapa ramai. Kerana pahala dikira mengikut per kepala yang mendapat manfaat daripada apa yang kita wakafkan itu. Itu nombor 4 tuan-tuan ya, daripada apa yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkara yang kelima, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam dia galakkan kita untuk menggunakan harta memberi manfaat kepada orang lain, perkara yang kelima ialah
Apabila kita melakukan sesuatu kebaikan itu, tuan-tuan, kita kena pastikan kebaikan yang kita buat itu ianya menjadi suatu perkara yang boleh menambah kebaikan lain. Misalnya kan, kenapa ulama kedudukannya lebih tinggi daripada orang biasa? Kerana ulama mengajar ilmu kepada orang, dan orang itu akan mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain pula. Jadi apa yang diberi itu akan bertambah, akan bertambah, akan bertambah dan akan bertambah. Jadi sebab itu apabila tuan-tuan ingin membiayai seseorang belajar, maka letakkanlah syarat yang agak ketat sedikit. Misalnya, carilah anak orang miskin. Yang kedua, carilah orang miskin, lepas tu pula dia seorang yang cerdik. Lepas tu cari pula dalam cerdik seorang yang berakhlak mulia. Sebab apa, tuan-tuan? Pengalaman saya tolong-tolong orang, anak-anak murid kat universiti ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tolong pelajar yang susah-susah kat universiti ni, tuan-tuan ada 3 pantang. Tuan-tuan jangan langgar. Kalau tuan-tuan langgar 3 pantang ini, tuan-tuan punya bantuan itu kurang kemenjadian. Bukan tak jadi, kurang sikit kemenjadian. Pantang yang pertama, tuan-tuan, tuan-tuan jangan tunjuk kaya, tuan-tuan. Tuan-tuan nak tolong dia, tolonglah, tapi tuan-tuan jangan tunjuk tuan kaya. Dia ada masalah, tuan-tuan. Ada 3-4 Puan Seri, dia nak tolong pelajar. Bila saya cakap dekat dia, Puan Seri pencen suami ada 3. Kan hakim kan ada 3 pencen. Hakim rendah, hakim tinggi kan tersebut pula. Puan Seri sendiri pun ada pencen, makan pun tak habis, asyik duk makan ubat je. Biayalah budak ni seorang. Dia kata boleh ustaz, boleh. Lepas tu saya kata, Puan Seri nak urus sendiri kan, nak suruh saya urus? Dia tak percaya kat saya, dia kata saya uruslah. Okey, tak apa, Puan Seri, terima kasih sebagainya. Mula-mula sekali dia ajak budak tu pergi rumah dia. Saya dah cakap kat dia, Puan Seri jangan ajak pergi rumah, itu bala Puan Seri. Dia pergi rumah Puan Seri tu rumah 3 tingkat, ada lift lagi. Jadi bila masuk rumah Puan Seri, tengok kereta, ada Porsche, ada BMW, ada apa. Jadi bila Puan Seri tu bagi 300 bulan, budak tu tak terima kasih. Budak tu kata, kedekut punya kaya 300 je bagi. Saya dah cakap kat dia, jangan bawa pergi rumah, bawalah jumpa kedai mamak ke apa benda, cukup lah. Dia tak dengar saya, itu dia pembuat. Okey lah. Lepas lama tu, tuan-tuan, budak tu pun tulis surat. Dia panggil kat Puan Seri tu bonda, anak anda bla bla, begitulah. Mungkin dia bahasa istana pun saya tak tahulah. Saya panggil mokcik je kat Puan Seri tu, bonda. Dia nak beli komputer, dia minta 12,000. Dia nak beli komputer. Puan Seri pun memekik, ustaz, kenapa anak kita 12,000? Komputer apa benda ustaz? Dia nak buat bom atom ke? Saya kata, Puan Seri, mesti Puan Seri dah langgar pantang, betul kan? Ustaz tahu mana? Saya tahulah, saya lama dah dengan budak-budak ni. Puan Seri mesti bawa budak tu pergi rumah Puan Seri. Adalah ustaz 3-4 kali. Betul dah tu. Jadi bila dia tengok kita kaya, bagi dia 12,000 tu nothingnya lah. Dia nak beli komputer untuk buat assignment guna Microsoft Word je, bukan nak guna canggih-canggih apa. Tapi dia minta nak beli Apple lah. Saya kata, Puan Seri mudah je, bagi duit kat saya 2,000, saya selesaikan. Jadi kita pun pergi dekat Digital Mall, beli Acer dengan Apple tu lebih kurang je kan. Lepas tu tampal Apple kat belakang tu, bagi kat dia. Jadi bila dia kata, ustaz, payah ni nak buat kerja, aku dengan kau, aku lagi banyak kerja, aku pun pakai Acer je. Dia pun senyap lah, tuan-tuan. Dan jadi bermaksud, kita tak boleh nak salahkan orang miskin. Salahnya salah kita. Kenapa kita tunjuk kat dia kita kaya lebih-lebih tu? Siapa suruh tunjuknya? Jadi bila kita nak bantu dia, tuan-tuan,
kita bantulah, tak ada masalah tu, bantu. Tapi ada benda-benda yang kita perlu hormati atau perlu kita jauhi, agar budak tadi, budak tu kan dia masih budak, umur 20 tahun, masih bodoh lagi, dan bila dia tengok kita, dia nilai macam-macam dan sebagainya. Lepas tu salah seorang budak tu pula, dia kuat parti politik pula. Dekat nak pilihan raya, dia hantar skela untuk Puan Seri tak diundi parti yang dia minat. Dia kata, "Ustaz, yang mana pula ya, yang Puan Seri tu biasalah orang kaya lama kan UMNO, betul kan? Yang budak ni pula parti PAH, masa tu belum ada muafakat nasional. Dia ajak Puan Seri." Lepas dia kata, "Ustaz, kenapa anak kita kuat parti PAH ni pula?" Saya tak tahu, tuan-tuan. Jadi nak sebutnya, tuan-tuan, ya betul kita nak tolong orang, tetapi bila nak tolong orang itu ada tata caranya yang harus kita patuhi, supaya tolong kita pada orang itu, kita tidak menyebabkan dia salah faham dengan kita, dia menilai kita perkara-perkara yang lain. Maka hendaklah dilakukan dengan sebaiknya. Nanti contoh-contohnya adalah yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir sekali, hendaklah kita lakukannya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menunjuk dan sebagainya. Sebaliknya kita lakukannya agar Allah Subhanahu wa taala menyukai kita dengan kelebihan nikmat yang Allah beri pada kita. Kita bantu orang, dan apabila kita bantu orang, maka orang tadi juga akan bantu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara mengenai sikap Allah terhadap kita. Kata baginda, "Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi." Allah itu akan sentiasa membantu hamba-hambanya selagi mana hamba-hamba itu membantu hamba-hambanya yang lain. Jadi saya harap tuan-tuan fikirlah apa yang baik. Tak semesti tuan-tuan tuju pada sesiapa. Yang penting idea-idea mengenai apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu nanti kita kongsi, dan selepas mana kita dapat perkongsian itu, tuan-tuan fikirlah apa yang baik untuk tuan-tuan lakukan demi kehidupan tuan-tuan di akhirat nanti dengan apa yang tuan-tuan ada. Saya dapat idea-idea yang disebut oleh Nabi itu, saya buatlah mengikut kemampuan saya. Yang penting saya tidak mahu lepaskan peluang yang ditunjukkan oleh baginda untuk memberi kita kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Saya rasa itu saja yang dapat saya kongsi dengan tuan-tuan pagi ini. InsyaAllah kuliah yang akan datang kita akan baca 1, 2, 3, 4 daripada hadis-hadis yang baginda sallallahu alaihi wasallam sarankan, cadangkan, dan juga banyak hadis yang menunjukkan baginda sendiri yang buat. Maka kita bolehlah berfikir bagaimana untuk mencontohi baginda dalam menggunakan lebihan harta kita untuk manfaat kita di akhirat nanti. Moga Allah SWT merahmati dan merestui kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.